Saya mempersilakan Tuan Azli bin Yusof Yang Berhormat Shah Alam. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia dan sahabat saya Shah Alam, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sentiasa memberikan komitmen dan prihatin dalam memastikan kesejahteraan rakyat, terutamanya para penghuni perumahan berstrata kos rendah dan juga sederhana rendah. Dalam bajet tahun 2024 ini, Tuan Yang di-Pertua, Kerajaan Madani telah pun meluluskan sejumlah RM100.4 juta untuk peruntukan di bawah inisiatif pertamanya Tabung Penyelenggaraan Perumahan Malaysia (TPPM) untuk membaik pulih dan menyelenggara perumahan berstrata kos rendah dan juga kos sederhana rendah swasta. Ia meliputi 5.4 juta peruntukan. Manakala yang kedua, Program Penyelenggaraan Perumahan Malaysia (PPP) untuk membaik pulih dan penyelenggaraan perumahan berstrata awam, iaitu Projek Perumahan Rakyat (PPR) dan juga Projek Perumahan Awam yang diperuntukkan 50 juta. Kenaikan 10% daripada bajet pada tahun 2023 yang sebenarnya. Tuan Yang di-Pertua, kedua-dua inisiatif ini meliputi penyelenggaraan kemudahan bersama di perumahan berstrata di seluruh negara kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang merangkumi 10 skop kerja seperti mana berikut. Pertama, membaiki ataupun menggantikan lift. Kedua, membaiki ataupun menggantikan tangki air dan sistem retikulasi. Ketiga, membaiki ataupun mengganti pipe sanitari. Keempat, membaiki ataupun mengganti bumbung. Kelima, membaiki ataupun mengganti tangga dan susur tangan, handrail. Dan yang keenam, mengecat semula bangunan dan harta bersama. Ketujuh, pendawaian semula dan kerja-kerja elektrik. Kelapan, membaiki ataupun mengganti kemudahan infrastruktur awam yang melibatkan harta bersama, common property. Dan kesembilan, menggantikan atau membina pagar di sekeliling kawasan pemajuan, dan ke-10 adalah pembaikan cerun di kawasan-kawasan pemajuan. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia, daripada jumlah tersebut, sejumlah RM12.5 juta adalah siling peruntukan yang telah diperuntukkan kepada negeri Selangor, yang mana Parlimen Shah Alam sebanyak 4 projek baru telah diluluskan di bawah inisiatif TPPM yang bernilai RM1 juta. 4 projek tu yang berhormat boleh tanya kat saya ada dalam maklumat saya, insya-Allah. Tuan Yang di-Pertua, KPKT sentiasa berusaha untuk membantu melalui penyediaan peruntukan dan untuk penyelenggaraan dan baik pulih rumah, terutamanya bagi rumah kos rendah dan sederhana rendah. Walau bagaimanapun, KPKT perlu melaksanakan pertimbangan yang terperinci dengan memberikan tumpuan kepada kerosakan yang lebih kritikal terhadap keselamatan dan juga keselesaan para penghuni. Tumpuan lebih khusus diberikan kepada contohnya kerosakan lift yang mengganggu aktiviti harian penduduk, kerosakan lift, bumbung, tangki air dan sistem retikulasi, pipe sanitari, pendawaian elektrik dan juga pembaikan cerun-cerun yang terlibat. KPKT akhirnya akan terus komited membantu para penghuni dalam menyelenggara dan membaik pulih kediaman penghuni agar rumah mereka berdaya huni, selesa dan juga selamat. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Shah Alam. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pastinya peruntukan yang diberikan kepada Parlimen Shah Alam itu kami sambut dengan hati yang penuh gembira dan sukacita. Terima kasih banyak. Soalan saya yang seterusnya ialah kita tahu pengurusan perumahan berstrata kos sederhana dan juga kos rendah ini kadang-kadang dihadapi oleh pihak JMB dan juga penduduk. It's chicken and egg situation dengan izin. Charge perkhidmatan yang terlalu rendah dan apabila dia rendah perkhidmatannya pun tidak berkualiti. Jadi persoalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan suatu dasar ataupun tata cara penyelenggaraan perumahan berstrata kos rendah dan sederhana rendah ini yang lebih proaktif di mana penyelenggaraan, penggantian, pemuliharaan dilakukan secara berjadual dan bersepadu ataupun berpusat. Terima kasih. Jawapan Yang Berhormat Menteri. Alhamdulillah Tuan Yang di-Pertua, elemen penyelenggaraan ini sebenarnya merupakan suatu perkara yang perlu diberikan perhatian dalam pengurusan satu-satu skim perumahan berstrata
selaras dengan hasrat Akta Pengurusan Strata tahun 2013 ataupun Akta 757. Dan perkara ini telah turut diperjelaskan di dalam akta serta berkait rapat dengan peranan dan fungsi Badan Pengurusan Bersama JMB dan juga Perbadanan Pengurusan MC yang bertanggungjawab terhadap pengurusan perumahan strata khususnya kawasan bersama. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, kerajaan juga sedang dalam tindakan meneliti dan menambah baik Akta 757 yang sedia ada dan akan turut meneliti cadangan memperkasa JMB dan MC yang telah disebutkan tadi bagi memastikan pengurusan perumahan strata yang lebih efisien dan juga lestari. Di samping itu, Tuan Yang di-Pertua, Dasar Perumahan Negara pada 2018 hingga 2025, sedikit masa Tuan Yang di-Pertua, turut menitik beratkan elemen penyelenggaraan dalam pengurusan pemajuan satu-satu skem perumahan agar kekal lestari dan mewujudkan daya huni dan juga keselesaan yang lebih baik. Yang Berhormat Shah Alam, KPKT amat prihatin dengan isu penyelenggaraan perumahan berstrata memandangkan industri perumahan kini yang semakin berkembang ke arah pemajuan berstrata adalah wajar. Kerajaan ini mengkaji keperluan penyediaan dasar khas berkaitan penyelenggaraan, terutamanya bagi perumahan-perumahan kos rendah dan juga sederhana. Tuan Yang di-Pertua, sedikit lagi, walau bagaimanapun, dasar ini haruslah dilihat secara menyeluruh, iaitu sama ada perumahan berstrata swasta awam yang dimiliki oleh pemilik perumahan berstrata awam ataupun sewaan, seperti mana perumahan awam atau PPR yang disewa di bawah kawal selia KPKT dan kerajaan negeri. Ini adalah kerana dasar bagi kedua-dua kategori ini adalah mempunyai pendekatan yang berbeza. Bagi perumahan berstrata awam, berstrata swasta dan awam yang dimiliki, penyelenggaraan adalah dipertanggungjawabkan kepada pemilik petak dan memperkukuhkan JMB serta MC. Sekiranya JMB dan MC ini gagal dibentuk, maka Pesuruhjaya Bangunan boleh memberikan tanggungjawab penyelenggaraan secara berkelompok kepada ejen pengurusan yang dilantik. Tetapi pelaksanaan ini juga perlu dikaji lanjut kerana supaya ianya lebih praktikal dan memberi implikasi keuangan yang optimum. Sedikit, manakala bagi perumahan kalau awam masa PPR, panjang sila bagi jawapan tertulis. sedikit je Tuan Yang di-Pertua. Sedikit je, satu perenggan je. Manakala perumahan awam PPR yang disewa merupakan stok aset kerajaan yang harus diselenggara secara berjadual, maka wajar ia dikaji kebolehaksanaan penyelenggaraan ini secara berpusat kerana melalui satu entiti khas di bawah kerajaan sendiri. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih. Puan Terima Mas.